Seorang tolong. Boleh? Tak ada volunteer. Kalau tidak siapa pun tak apa. Hai, yang lelaki, please. Cikgu random pick lah. Random pick. Okey, cikgu carilah nama awak. Kadang cikgu tak kenal. Drooling Purbal. Siapa ni? Drooling Purbal. Saya ya. Tolong baca nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, amin. Terima kasih. Sama-sama ya. Okay, hari ni kita bincang yang cikgu suruh buat homework hari tu. Tolong bersedia dengan buku tulis, alat tulis dan kalkulator. Okay, sekarang kita tengok nampak tak ni? Nampak tak semua? Nampak. Okay, nampak. Okay, kita tengok praktiskan diri 1.1b. Kita tengok soalan nombor 1. Dia kata tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada senyum ataupun masam. Kita tengok soalan A. Fx sama dengan 1x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Jadi kalau kita nak tahu senyum atau masam, kita tengok nilai A. Betul. Jadi A dekat sini 1. Jadi kalau 1 tu positif lah. Jadi bentuk dia senyum. Untuk soalan B, Gx sama dengan negatif 1x kuasa 2 tambah 2x tolak 4. Jadi negatif 1, graf dia bentuk masam. Ingat nak tahu bentuk graf, kena tengok A dia. Okay, soalan nombor 2. Bagi setiap graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c di bawah, nyatakan julat nilai A. Okay, cikgu gariskan julat ni, tengok. Dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum atau minimum. Okay, first kali kita tengok dia senyum. Bila dia senyum, nilai A dia ialah positif. Nilai A positif maksudnya A dia, contoh cikgu bagi kat sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bila julat tu maksud dia dari 0 sampailah infinity. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk A lebih besar daripada 0. Itu julat. Maksud julat. A lebih besar daripada 0. Jadi daripada mana kita dapat? Daripada sini. Okey. Seterusnya di titik maksimum ke minimum, kalau dibentuk senyum macam ni, titik dia ada kat bawah. Bila kat bawah, nama dia ialah titik minimum. Seterusnya soalan B. Okay. Dia nak julat, jadi kalau graf tu masam, mestilah A tu negatif. Kalau masam. Jadi kalau negatif maksudnya 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Jadi kita boleh tulis julat A lebih kecil daripada 0. Ke kiri maksudnya lebih kecil daripada 0. Jadi kita nak tahu dia titik maksimum ke minimum bila dia senyum. Bila dia masam macam ni, dia dah dekat atas, bentuk dia macam bukit ni, masam ni bentuk macam bukit. Dia dekat atas, jadi nama dia ialah titik maksimum. Cikgu pergi ke nombor 3. Tentukan, ada yang nak masuk sekejap. Cikgu tengok kalau kawan awak ada nak masuk. Okey, seterusnya nombor 3. Tentukan titik maksimum atau titik minimum
dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi berikut. Jadi first dia nak tahu maksimum ke minimum, titik dia, tentukan titik, dia nak tahu titik dia. Yang kedua dia nak persamaan paksi simetri. Okey, jadi kita tengok bila dia senyum macam ni, titik dia dekat bawah, nama dia titik minimum. Okey, kita baca titik dia, X dia 4, sini Y dia negatif 15. Jadi titik minimum dia dalam kurungan 4, negatif 15. Tutup kurungan. Okey, kalau dia nak persamaan paksi simetri, ingat persamaan mesti akan ada sama dengan. Jadi persamaan dia ambil nilai X, tulis X sama dengan, tengok kat mana dia jumpa. Okey, kat titik nombor 4. Jadi X sama dengan 4. Seterusnya soalan B. Ni graf masam, bukit ni ke atas, mesti nama dia titik maksimum. Okey, titiknya berapa? Kita baca. Sini 3, X 3, Y dia 15. Jadi dalam kurungan 3,15 tutup kurungan. Seterusnya persamaan paksi simetri, tulis X, ambil X sini, X sama dengan sini 3. Tengah-tengah ni kan, 3. Okey. Seterusnya yang ni pula graf macam bukit ataupun masam, nama dia ialah titik maksimum. Okey, berapa nilai titik maksimum dia? Kita tengok X dia ialah, okey, ni belah negatif kiri ni negatif. Jadi awak kena kira betul-betul kotak ni, negatif 1, negatif 2, negatif 3, sini negatif 4. Jadi tengah-tengah ialah negatif 2. Jadi dekat sini negatif 2,4. Kemudian persamaan paksi simetri dia, ambil X sini sama dengan negatif 2. Ingat, persamaan mesti ada sama dengan. Yang ni tolong ingat. Seterusnya soalan D, dia bagi dekat sini, titik sini dia bagi 0,3, titik sini dia bagi 4,3. Ini cikgu padam balik cikgu tunjuk macam mana kita nak jawab. Okey, sini maksudnya X0, Y3. Yang ni maksudnya X4, Y dia 3. XY, XY. Koordinat dalam bentuk XY. Jadi dekat sini maksudnya X dia 0. Y dia 3. Sini. Yang kat titik ni maksudnya X dia ialah 4. Y dia sama dengan ni 3. Okey. Jadi kalau 0 hingga 4, tengah-tengah dia akan jadi, tengok 0, 1, 2. Ni cikgu tengok tak tepat ni sebab graf cikgu tak apa nampak. Di 0, 1, 2, 3, 4. Jadi tengah-tengah dia akan jadi nombor 2. Tengah-tengah dia. Di sini titik minimum. Titik minimum dia 2, okey, macam ni kita tahu negatif 2. Ni pun awak kena kira kotak yang betul ni. Ke bawah ialah negatif 2. Jadi 2, negatif 2. Persamaan paksi simetri akan jadi X sama dengan 2. Okey. Ada soalan untuk latihan? Tak ada. Ada, cikgu pergi ke subtopik lain untuk hari ini. Yang ni awak cuba salin sama-sama dengan cikgu. Yang mana cikgu kata salin, awak salin cepat-cepat Hari ni tolong tulis, hari ni hari Isnin 1 hari bulan 3 tahun 2021. Tolong tulis terus dalam buku tulis. Okey, kita tengok soalan kita tengok nota dia. Dia kata, apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik? Yang minggu lepas kita belajar perubahan terhadap A. Kalau A positif, senyum. Kalau
A negatif masa yang kita tahu A. Sekarang ni kita nak tengok apa lagi kalau B dan C berubah. Okay, kita tengok nota Awak ada buku teks, awak boleh juga rujuk buku teks sama-sama dengan cikgu. Okay, kita tengok hasil daripada rangsangan minda 7, nanti awak baca. Didapati bahawa nilai A menentukan bentuk graf. Okey, kita tengok. Nilai A menentukan bentuk graf, maksud dia secara generalisasi, yang ni kena salin nota ni. Yang ni tolong salin nota. Okey. Dia kata bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi dan sebaliknya. Jadi cikgu nak awak buat satu, awak buat ringkasan. Okey, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, jadi yang ada kata kalau semakin kecil nilai A, maksudnya nilai A ni kecil dekat sini, jadi semakin lebar lengkuk dia. Jadi dekat sini semakin lebar. Jadi kalau dekat sini lebar dia akan berkurang. Okey, untuk nilai A. Okey, yang ni pun samalah. Kalau graf masam pun sama. Semakin kecil nilai A ni kalau negatif dekat sini nilai A dia kecil. Jadi sini makin lebar. Yang ni nilai A dia besar. Jadi lebar dia kurang. Okey. Ini pembahagi antara positif dengan negatif. Yang ni cikgu buat ringkasan. Bolehkah? Fahamkah? Boleh. Okey. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Seterusnya, tengok lagi. Dia kata, nanti hasil daripada rangsangan minda 8, yang ni nanti awak baca didapati bahawa nilai B pula dia menentukan kedudukan paksi simetri. Ini pun salin nota. Nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Yang mana B tu? Yang ni B. Yang sebelah ada X. Lagi sekali cikgu ingatkan balik. Okey. Yang sebelah X kuasa 2 nama dia A. Yang sebelah X nama dia B. Jadi kita sekarang dekat B. Okey. Dia kata B menentukan kedudukan paksi simetri. So kita tengok apa maksud dia. Secara generalisasi, bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, jika A lebih besar daripada kosong, maksudnya senyum, jika A senyum. Kalau B itu lebih besar daripada kosong, maksudnya B itu positif. B ni kosong, maksudnya B itu kalau positif. Ini nilai B pula Kalau B itu positif, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Yang ni nota. Okay. Dia kata kalau graf senyum, ni macam ni. Kalau B itu positif, paksi simetri dia duduk di sebelah kiri. Okay. Sekarang kalau B itu nilai dia negatif, kalau B itu negatif, maka paksi simetri berada di sebelah kanan. Dia duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan tu maksudnya ni kosong, dia duduk di sebelah kanan. Okay, last kali kalau B tu sama dengan kosong, apa maksud B sama dengan kosong? Maksud dia, contoh cikgu bagi 3x kuasa 2 tambah 6. Okay, maksudnya dia tak ada nilai B. Jadi, bila B sama dengan kosong, maka paksi simetri ialah paksi Y. Jadi kalau B sama dengan kosong, dia betul-betul duduk di tengah-tengah sini.
Okey. Tu kalau graf senyum. Sekarang jika A lebih kecil daripada kosong, jika graf tu masam macam ni, kalau B tu positif, maka paksi simetri berada di sebelah kanan. Kalau masam, kalau positif berada di sebelah kanan. Yang ni pula, kalau masam, kalau B tu lebih kecil daripada kosong, B tu negatif, maka paksi simetri berada di sebelah kiri. Last sekali, kalau B tu sama dengan kosong, paksi simetri dia betul-betul di paksi Y. Jadi untuk yang ni, untuk nilai B ni, awak perlu hafal, awak pilih salah satu yang mana yang senang awak hafal. Kalau cikgu prefer yang ini. Okay, ni cikgu lukis mata. Awak hafal yang ni, jadi yang ni dia jadi terbalik. Apa yang maksudkan dengan hafal yang ni tu? Awak hafal kalau graf tu masam, kalau B positif kanan, B negatif duduk kiri. Kalau B sama dengan kosong, dia duduk tengah-tengah. Kalau yang masam, kalau senyum, dia akan jadi terbalik. Jadi awak hafal yang ini, cuba hafal yang ini. Boleh kelas? Boleh. Okey, yang ni pun tolong tulis dalam buku tulis. Buka sekolah nanti cikgu akan tanya beberapa soalan, jadi awak tolong bersedia. Awak hafal paling mudah nak hafal, cari yang paling mudah nak hafal. Okey, seterusnya nilai A kita dah tahu, nilai B kita dah tahu, sekarang kita nak tahu apa yang akan jadi kalau nilai C pula. Nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Okay, nilai C ni dia senang sikit nak ingat. Contoh cikgu bagi 7x kuasa 2 tambah 5x tambah 3. Jadi yang ni ialah nilai C. Jadi macam mana kita nak tahu C tu apa dia? C tu terus sini. Dia pintasan Y. C sama dengan 3. Apa tu pintasan? Pintasan tu dia potong dekat paksi Y. Ni paksi Y, kita panggil pintasan Y lah. Dipotong dekat 7, ni C. Kalau dia dekat sini, contoh dia potong dekat negatif 1, C dia negatif 1. Tu semua ialah C. Kalau dia potong dekat kosong, jadi C tu kosong. Okay. Secara generalisasi, ni pun tolong buat nota. Bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan a x kuasa 2 tambah bx tambah c, nilai c menentukan kedudukan pintasan y bagi graf fungsi kuadratik. Okey, kalau c memang kalau dia masam ke, kalau dia senyum ke samalah. C dia tengok pintasan y. Kalau dia dekat nombor 3, dia nombor 3 lah. Kalau masam, contoh masam. Okey, masam. Dia potong dekat nombor 5. C tu 5 lah. Okey, boleh? Boleh sampai situ? Boleh. Boleh Okey, kita pergi ke contoh 2. Contoh 2 ni pun perlu salin. Okey. Fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Ada dia bagi A dia ialah 04. Soalan A, titik A04 berada di paksi Y. Maka nilai C sama dengan 4. Macam mana kita tahu nilai C sama dengan 4? Okey, kita tengok. Ini graf dia. Okey. Dekat sini A ni dia dah bagi. X tu 0, Y tu 4. Jadi dia kena dekat sini. Jadi automatik lah kita akan dapat, ni graf Graf dia ialah graf senyum. Graf senyum. Macam mana cikgu tahu dia graf senyum? Sebab A dia ni positif. Jadi graf dia akan jadi macam ni. Okay, tak apa cantik. Okay, ni dia kita kena dekat nombor 4.
Jadi yang ni tak perlu kira apa semua, terus dapat C sama dengan 4. Untuk soalan A. Untuk soalan B, dia bagi A tu dekat X negatif 1, Y kita ialah 3. Y, X negatif 1, Y 3. Ini titik A. Jadi sekarang kita nak tahu C. C tu kat mana dia terpotong? Dia gerak senyum kan? Dia gerak senyum. Dia gerak senyum. Maksudnya kita nak tahu kat mana C dia kat sini. Berapa nilai C dia. Okay, jadi untuk soalan macam ni, awak perlu gantikan. Awak masukkan dalam persamaan ini fx fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Awak gantikan titik ini. Okay. Gantikan negatif 1, 3. Okay, cara nak ganti dia, ini x, ini y. Okay, fx ni ialah y. Jadi masukkan dekat y, masukkan 3 sama dengan x kita ialah negatif 1. Buat kurungan negatif 1, tutup kurungan kuasa 2, tolak 3. Nampak x buat kurungan, gantikan dengan negatif 1 tambah c. Okey, nak cari c sama dengan, semua sekali ambil kalkulator. Semua sekali pegang kalkulator, dah kan? Dah. Okey. Cikgu nak awak tekan tiga, tekan nombor 3. Dah. Hello, dah ke? Dah cikgu. Okey, tekan alpha. Alpha nampak tak alpha warna merah tu? Okey, alpha. Lepas tu nampak tak yang sebelah, yang bawah shift tu? Nama dia CALC. Nampak tak? Nampak. Okey, Nampak. tekan alpha, tekan CALC. Dekat mana cikgu? Bawah shift. Power shift. Ah, Oh. Okey. nampak? Okey, kemudian awak tekan buka kurungan. Kurungan nampak tak kurungan? Okey, tekan negatif 1. Tutup kurungan. Kuasa 2. Tolak 3. Kurungan, buka kurungan. Negatif 1. Tambah alpha Apa dia cikgu tadi? Negatif 1 tambah? tutup kurungan tambah alpha huruf C. Nampak tak? Negatif 1 tu kurungan dulu Tutup kurungan. Ya, tutup kurungan. Tambah. Ni, Tambah? baca cikgu tu. Alpha. Alpha shift. Jangan. CLAC. Bukan. Alpha huruf C. C. Nampak C, tak? A, B, C tu. Atas okey, daripada kurungan. Okey, sabar. Sampai situ semua follow ke tak? Kalau tak, cikgu ulang. Dah. Semua follow ke? Kalau tak follow, tolong hantar chat. Cikgu, saya tak sempat. Cikgu akan ulang. Semua okey Okey, kalau semua okey, lepas tu tekan shift soft. Shift soft. 2 kali. Jumpa tak shift?
soft tu yang dekat bawah dia lah, yang CALC tu. Shift soft. Dua Dapat tak? kali. 2 kali. Dia jadi apa yo? Dia jadi dia tulis C tanda soal. 2 kali. Ha? Dua Sekali lagi. Shift soft 2 kali. Shift soft. Tak jadi apa. Aduh, kena ulang balik pula. Kena ulang balik pula. Awak ulang balik, awak tekan ni. Siapa yang nak ulang balik tengok yang ni. Tekan yang ni balik. 3 alpha. 3 alpha. CALC. CALC tu bawah shift 3 Okay, buka kurungan. -1. Tutup kurungan. Kuasa 2. Tolak 3. Buka kurungan. -1. Tutup kurungan. Tambah alpha. Tekan alpha C. Alpha C Atas lepas dari. tu Lepas tu shift soft. shift soft. Shift soft 2 kali. Okey, dapat. Cikgu, shift apa you? Shift soft. Soft tu bawah shift lah yang CALC tu. Dia jadi C sama dengan -1 kan? Dapat C sama dengan -1. Ya. Okay, semua dapat. C sama dengan -1. Okay, ni jawapan dia. Ada tak dapat beritahu cikgu? Cikgu ulang lagi sekali. 3. Dah semua dapat Hantar mesej pun tak apa kalau malu nak cakap. Cikgu, saya tak dapat. Dah, semua dapat dah. Dapat. Okey, semua dapat. Bagus. Okey, seterusnya. Cikgu bagi contoh 3. Yang ni pun kena salin Salin. Rajah di sebelah menunjukkan 2 graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Okey, kita tengok. Satu, graf gx ni warna dia purple. Nama dia ialah Px kuasa 2 tolak 4. Dia lagi lebar. Yang kedua, graf dia ialah fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Dia tak berapa lebar. Betul? Jadi kalau dia nak nilai P, kalau lebar tinggi, lebar dia lebih, maksudnya kita tengok balik nota A. Okay. Kalau senyum ni senyum. Ni masam. A positif, A negatif. Kalau lebar maksudnya dia duduk dekat-dekat dengan kosong. Betul? Betul? Nampak? Yang ni kurang lebar. Jadi kita tengok. Kalau dia lebar, ni yang lebih lebar, nilai A dia mesti lebih besar ke lebih kecil daripada 3? Cikgu ingatkan balik ni kosong, ni 1, ni 2 dan seterusnya lah. Ni 3 kan? Okey, dekat-dekat dengan kosong, lebar dia makin. Tengok, dekat-dekat dengan kosong, lebar dia makin besar, betul? Jadi dekat-dekat dengan kosong, lebar dia makin besar. Kalau menjauhi kosong, lebar dia kurang. Jadi yang ni, yang graf purple ni lebar dia lebih ke kurang? Yang graf purple ni. Kurang. Ni Lebih. pink. Ni pink. Lebih daripada pink kan? Dia lagi besar daripada pink kan? Ada bila dia lagi besar daripada pink, maksudnya dia duduk kat depan ni. Duduk kawasan ni. Kalau pink tu dah nombor 3, jadi dia antara nombor lebih kecil daripada 3 lah, betul? Faham tak? Jadi julat nilai P tu antara 0 hingga 3.
P lebih besar daripada kosong, P lebih kecil daripada 3. Itu jawapannya. Cikgu buka pada soalan. Ada nak tanya ke tak? Tak ada Okey. Soalan seterusnya dia kata berikan justifikasi. Justifikasi ni sebab okey. Kenapa awak cakap jawapan dia P lebih besar daripada kosong lebih kecil daripada 3? Sebab dia oleh sebab bukaan graf adalah lebih lebar, bukaan dia lebih lebar, maka dia lebih kecil daripada 3. Ini 3 dia lebih kecil. Sebab tu dia lebih lebar. Bagi bentuk graf senyum, P lebih besar daripada kosong. Oleh itu, jawapan dia P lebih besar daripada kosong, P lebih kecil daripada 3. Okey, ada masa ni cikgu nak ajar awak cara sebutan ini. Ini kita sebut P lebih besar daripada kosong, lebih kecil daripada 3. Sebab apa? Tengok cara nak sebut dia. Awak tengok belah sini dulu. Belah sini P dia menghadap kosong. Anak panah tajam ni dia menghadap kosong. Jadi kita sebut P lebih besar daripada kosong. Satu lagi yang ni pula kita sebut P anak panah ni menghadap ke P. Jadi P lebih kecil daripada 3. Tengok yang ni kita boleh buat huruf B, P lebih besar daripada kosong. Yang ni kita boleh buat huruf K, P lebih kecil daripada 3. Jadi cara sebutan dia P lebih besar daripada kosong, lebih kecil daripada 3. Kita gabungkan dia. Asal dia daripada sini. Boleh faham? Okey. Jadi untuk homework dalam buat praktis kendiri 1.1C nombor 1 dan 2 sahaja. Nombor 1 dan 2 sahaja. Salin praktis kendiri 1.1C. Soalan ni tak payah salin, soalan tak payah salin. Hanya tulis jawapan sahaja. Graf ni lukislah. Ni lukis. Boleh? Soalan tak perlu salin. Boleh. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada Okey, tak ada. Sampai sini dululah PDPR kita hari ini. Cikgu stop sampai sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama.